Didik TV KPM. Okey, Alhamdulillah, terus bersemangat. Kita akan kongsikan cara menjawab untuk soalan KEBAT Pendidikan Islam Kertas 1. Baiklah murid-murid, ini contoh soalan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Ada stimulus, contohnya, berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Soalannya, huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey. Cara diberikan penskoran untuk soalan KEBAT ini ialah sekiranya calon menyatakan isi, maknanya ada 1 markah. Menyatakan isi berserta huraian ringkas, 2 markah. Menyatakan isi berserta huraian lengkap dan ada contoh untuk menyokong isi yang diberi, dapat 3 markah. Manakala untuk markah penuh mestilah menyatakan isi berserta huraian lengkap dan ada contoh yang menyokong alasan yang diberi serta olahan jawapan tepat, jelas, relevan dan menarik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh jawapan untuk soalan tadi. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dapat membersihkan akidah dari sebarang kekeliruan. Ini ialah isi. Okey. Hal ini demikian kerana umat Islam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu ialah huraian. Kesannya, umat Islam tidak terpesong daripada landasan agama. Itu ialah huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah, ingat untuk kesimpulan ataupun olahan yang menarik, mestilah disusuli dengan kita hendaklah, iaitu mengajak orang lain untuk mengamalkan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan ajaran Islam daripada sumber yang benar agar ibadat diterima. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan bagaimana kita nak mengenal pasti soalan-soalan KEBAT ini dengan pelbagai kata tugas. Sekiranya kata tugas kemukakan hujah, kehendak soalan ataupun kehendak yang diperlukan daripada murid ialah memerlukan bukti beserta contoh. Untuk kata tugas bagaimanakah, apakah peranan, ini meminta murid-murid menerangkan cara. Manakala kata tugas ramalkan apakah kemungkinan yang berlaku, kehendak soalan ialah menerangkan kesan dan akibat. Manakala kata tugas kenapakah, kehendak soalannya ialah menerangkan faktor atau punca ataupun sebab sesuatu perkara. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat contoh yang kedua. Stimulus yang diberikan ialah dalam bentuk gambar ataupun keratan akhbar. Cuba kita perhatikan. Masa untuk bertindak tegas bantras rasuah. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan peranan anda bagi mengatasi masalah tersebut. Kemukakan peranan, maksudnya kehendak soalan di sini ialah cara. Apakah cara ataupun tindakan yang boleh dilakukan? Cuba kita perhatikan. Melaporkan kepada pihak berkuasa. Itulah cara yang boleh diambil oleh murid. Ingat murid-murid, peranan di sini bukan peranan polis, bukan peranan orang lain, tapi peranan anda. Peranan anda sebagai murid. Apa peranan kita sebagai murid? Jadi, kita perlu ambil peranan dalam ruang lingkup kita sahaja. Bukan peranan penguatkuasa, bukan peranan masyarakat, bukan peranan negara ataupun pemerintah. Jadi, kita kena fokus kepada soalan di sini ialah apakah peranan anda. Anda tu kita lah. Jadi, peranan yang boleh kita laksanakan ialah melaporkan kepada pihak berkuasa. Itu isi huraiannya. Agar pesalah rasuah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Itu dipanggil huraian. Manakala huraian lengkap, hal ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat lain untuk tidak berani melakukan perbuatan rasuah tersebut. Itu dipanggil huraian lengkap. Huraian lengkap kadang-kadang boleh dalam bentuk kesan ataupun contoh. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mematuhi ajaran agama dan undang-undang negara agar hidup aman sejahtera. Ustazah yakin murid-murid telah pun
memahami bagaimana cara untuk menulis jawapan bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Semua kena dalam perenggan, Ustazah. Ya, mesti ditulis dalam perenggan dan satu isi sahaja. Cuba kita perhatikan ya Aiman dan juga calon-calon SPM, ada beberapa kesalahan ataupun kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Ya. Cuba kita perhatikan. Yang kesilapan yang pertama, menulis jawapan dalam poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Ya. Dengan 4 isi jawapan. Bila murid menjawab 4 isi jawapan, maksudnya dia hanya dapat 1 markah sahaja. Ya. Sebab isi 1, isi 2 dianggap sama, isi ketiga dianggap sama, isi keempat pun dianggap sama. Ya. Yang kedua, menyalin semula stimulus dengan beranggapan itu adalah markah. Tak perlu menyalin semula stimulus. Perlu terus menjawab. Ya. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh calon ialah menggunakan kata penghubung yang menunjukkan pengulangan atau penambahan isi. Contohnya, selain itu. Kalau kita lihat ini ya, melaporkan kepada pihak berkuasa. Ini dah isi. Selain itu, mungkin dia jawab benda yang sama. Okay. Selain itu, mengelakkan dari bergaul dengan rakan-rakan yang dari pengaruh negatif. Bila selain itu, maknanya isi yang berulang. Jadi, jangan gunakan kata hubung ataupun penanda wacana, disebut sebagai penanda wacana yang menunjukkan pengulangan ataupun penambahan isi. Contohnya apa? Selain itu, dan, juga, serta, tambahan pula, seterusnya, elakkan kata hubung atau penanda wacana ini dalam menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey? So, kita lihat agar pesalah rasuah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Itu adalah huraian. Ya. Untuk huraian lengkap, kita boleh buat contoh. Ya. Kalau tak nak letak, kalau calon nak ubah. Ya. Contohnya, melaporkan, membuat panggilan kepada pihak SPRM ataupun menulis surat ke ataupun menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan laman sosial yang disediakan, website yang disediakan oleh SPRM untuk membuat aduan. Kita boleh letak contoh. Di sini, contoh jawapan di sini dia letak kesan. Hal ini akan memberikan kesedaran. Ini kesan. Ya. Huraian lengkap menjurus kepada kesan. Hal ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat lain untuk tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Ingat, untuk soalan kebat, pastikan anda tutup dengan kesimpulannya ataupun oleh itu. Kadang-kadang kan, murid-murid dan juga Abang Aiman, ada murid yang dia tak ada idea. Dia tak ada idea langsung. Kalau tak ada idea langsung, sekurang-kurangnya kita nak dapat 2 markah, tulis isi dan terus kesimpulan. Ini kalau dah tak ada idea langsung. Ya. Tapi Ustazah yakin ya, murid-murid yang menonton rancangan kita semuanya hebat-hebat belaka, pasti nak menjawab dengan jawapan yang lengkap untuk markah yang lengkap. Okey. Baik Ustazah, saya ada satu soalan Ustazah. Ya, silakan. Macam mana kita nak mudah untuk memahami soalan-soalan kebat ni? Sebab kadang-kadang soalannya agak mencabar dan sukar untuk difahami. Ya. Okey, kalau kita lihat contoh soalan kebat yang Ustazah tunjukkan di sini, stimulusnya ada kemukakan peranan. Kita kena highlightkan apa kata kunci yang difokuskan kepada soalan ini. Kemukakan peranan. Okey. Jadi kita tahu peranan. Kalau di atas tadi soalan yang ini huraikan hujah anda menyokong. Kalau menyokong ialah kita mesti memberikan apa kebaikan, apa bukti, apa contoh untuk menyokong kenyataan ini, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Berikan hujah anda. Cuba kita perhatikan tadi contoh jawapannya. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dapat membersihkan akidah dari sebarang kekeliruan. Ini dipanggil bukti. Kalau kita lihat kan, selain daripada bukti, boleh juga kita panggil kebaikan. Kalau menyokong hujah, kita nak bagi kebaikan perkara tersebut.
Seterusnya, bolehlah kita letak huraian lengkap dan kesimpulannya. Okey, so alhamdulillah. Okey. Ustazah? Okay, Ustazah yakin murid-murid dah memahami tentang kemahiran berfikir aras tinggi. Didik TV KPM